Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya, cikgu bincangkan hubungan antara kitar haid dengan kitar ovary. Okey, kitar haid ini ada dalam video pendek sebelum ini. Okey, ini cikgu mau kaitkan dengan kitar ovary. Sebenarnya kitar ovary oogenesis kitar haid itu berlaku pada masa yang sama. Okey, dan tajuk ini, tajuk sukar dalam biologi, jarang keluar, tapi kalau keluar biasanya murid banyak pelajar yang tidak boleh jawab. Kenapa? Sebab dia ada 5 hormon dan ada di antara hormon tu fungsinya lebih daripada satu dan juga mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Jadi kita tengok gambar aja. Okey, jadi kita ada kitar ovary dan kitar haid. Di sini cikgu akan buatkan graf. Okey, kitar haid ini dimulakan oleh GnRH. GnRH akan rangsangkan pituitary, lembeskan FSH. Dan FSH akan memulakan pembentukan folikel baru. Ini folikel ni. Yang kecil ni folikel primer. Yang besar macam ini ni folikel sekunder. Ini pun folikel sekunder. Dan folikel ini merembeskan hormon estrogen. Jadi, katakan kita ambil ini FSH. FSH ni dia akan naik bila hari ke-14 turun. Nanti kita tengok kenapa dia. Okey, jadi bila naik FSH, maka folikel ni makin lama makin besar. Bila folikel makin besar, kan kita boleh nampak ni makin besar, maka estrogen semakin tinggi. Jadi kalau kita buat estrogen di sini, estrogen ni dia akan naik tinggi. Okey, bila estrogen sudah terlampau tinggi di sini, estrogen ni akan merangsang rembesan LH. Tapi sebelum itu, estrogen akan mempengaruhi dinding endometrium. Jadi dinding endometrium ni akan makin lama makin tebal. Jadi di sini LH akan dikeluarkan pada hari ke-14, iaitu pada peringkat estrogen sudah terlampau tinggi, maka LH keluar. Jadi LH ni dia begini. Bila hari ke-14 dia tinggi. Kenapa tinggi? Dirangsang oleh estrogen. Okey, bila bertukar, LH ni akan tukar folikel ni kepada korpus luteum. Okey, korpus luteum akan rembeskan dua jenis hormon, iaitu estrogen dan progesteron. Jadi maknanya estrogen ni akan naik balik selepas hari ke-14. Dia turun sekejap and then naik balik. Okey, estrogen. Sementara progesteron hanya akan naik selepas hari ke-14. Jadi senang kita kenal ni hormon. Sebab berdasarkan dia punya keadaan, iaitu progesteron selepas hari ke-14 dan estrogen sebelum dan selepas, LH di tengah-tengah. Okey, bila progesteron naik, progesteron ni akan merencat, dua ni, FSH dengan LH. Jadi maknanya bila direncat FSH, tiada folikel baru. And then, satu lagi tiada oogenesis. Jadi, kalau satu ovum sudah bebaskan oosit sekunder, yang satu lagi tidak boleh sebab direncat sudah oleh progesteron.
Oke, dinding endometrium akan terus menebal sebab masih ada estrogen dan progesteron. Oke, selepas ini hari 20 ke atas ni, kalau tidak berlaku persenyawaan di sini ya, kalau tidak disenyawakan ni oosit sekunder, maka korpus luteum akan merosot. Bila korpus luteum merosot, sudah tentulah hormonnya akan merosot. Turun. Estrogen turun, progesteron pun turun. Bila turun, dinding endometrium tidak mampu dikekalkan dan merosot, jadilah darah haid. Jadi berulanglah balik proses tadi. Jadi ini kita panggil kitar ovary, bermula dari pembentukan folikel sampailah merosot korpus luteum dan buat lagi. Ini kitar ovary. Di dalam kitar ovary ada proses oogenesis, yaitu penghasilan oosit sekunder, dan juga proses itu juga ada kaitan dengan kitar haid. Itu sahaja.